bawakan. Okey, iaitu bab 7 usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Dan baru-baru ini kita telah pun masuk sedikit tentang kemerdekaan dan apa itu merdeka. Merdeka itu ialah bermaksud bebas. Ya. Okey, merdeka itu bermaksud bebas. Dan idea negara kita merdeka ni dah wujud dah lama. Okey, sejak tahun 1938 lagi. Iaitu sebelum Perang Dunia Kedua lagi. Okey, kalau kita lihat, okey, 1938 maknanya sebelum Perang Dunia Kedua. So, kita boleh buat garisan apa tahu macam ni yang. Okey, bermakna okey, yang ini before ataupun sebelum Perang Dunia Kedua. Before, so kita boleh tulis kat sini before World War II. Second World War. Okey, idea iaitu Kesatuan Melayu Muda. Baik. So hari itu kita dah bincangkan iaitu idea Kesatuan Melayu Muda ini adalah idea konsep Melayu Raya. Ya, konsep Melayu Raya iaitu untuk menggabungkan semua kawasan Asia Tenggara kerana apa? Kerana persamaan daerah, persamaan darah, kebudayaan dan bahasa. Jadi sebab itu mereka KMM datang dengan konsep Melayu Raya. Jom kita merdeka melalui idea Melayu Raya. Itu 1938. Dan kemudian selepas Perang Dunia yang Kedua, pada tahun 1945 kita telah lihat PKMM. Ya, PKMM Parti Kebangsaan Melayu Malaya dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Isa Haji Muhammad dan juga Ahmad Mustamam. Mereka juga memperjuangkan kemerdekaan melalui konsep Melayu Raya juga. Jadi kita kata, macam sama je cikgu. Memanglah. Sebab, Kesatuan Melayu Muda dengan Parti Kebangsaan Melayu Malaya ni sebenarnya dia lebih kurang sama. Sebab dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang sama. Melayu Raya tu apa? Bukan. KMM diharamkan. Baik, untuk pengetahuan kamu, KMM diharamkan oleh siapa? KMM diharamkan oleh Jepun. Jepun yang haramkan KMM. Kamu tahu tak? Semasa Jepun sampai ke tanah Melayu, Jepun banyak menerima bantuan daripada KMM tu. Sebab KMM kan, dia memang nak merdeka dan tak mahu British memerintah negara kita. Jadi apabila Jepun ada ura-ura untuk menyerang tanah Melayu, KMM dia memberi maklumat, memberi bantuan, menunjukkan jalan kepada tentera-tentera Jepun. Dengan niat apa tahu? Dengan niat supaya Jepun dapat menghalau British dan negara ini merdeka. Itu sebenarnya. Tetapi apabila Jepun memerintah dan Jepun pula buat hal dengan keganasannya, dengan kesukaran hidup, dengan makanan pun susah dan sebagainya. Jadi KMM meminta kepada tentera Jepun supaya sekarang ni kita orang nak engkau balik dah. Engkau balik. Engkau dah halau British kan? Sekarang kau balik. Kami nak merdeka. Jepun kata, tak nak. Kami tak nak. Kami tak nak. Kami nak eksploitasi ekonomi di tanah Melayu. Kami tak nak balik. Jadi, bila KMM menyuarakan untuk minta kemerdekaan, maka Jepun telah mengharamkan KMM. Itu sebab dia. Jadi, nampak tak bahawa KMM ingatkan niat dia baik untuk halau British dengan panggil Jepun. Halau British, British dah keluar. Tapi in the end, rupa-rupanya Jepun lah pula yang take over negara kita dengan kekerasan dan juga pentadbiran Jepun, dan pelbagai masalah berlaku di tanah Melayu. Jadi menyebabkan KMM
okey, menentang Jepun, lalu Jepun mengharamkan KMM. Itu sebabnya. Okey, baik. Dan ya betul pentadbiran tentera Jepun. Dan kita lihat ada persoalan tanya, Melayu Raya tu apa cikgu? Baik, fahami perkataan. Melayu adalah Melayu, Raya maksudnya besar. Ingat Raya maksudnya besar. Jadi bila Melayu Raya maksudnya okey, mereka ada idea untuk gabungkan semua tanah Melayu. Maknanya semua orang Melayu di tanah Melayu, di Indonesia, di Singapura, di Sabah Sarawak, di Brunei, semua bergabung menjadi sebuah negara baru iaitu Melayu Raya. Itu idea dia. Itu konsep KMM dan PKMM. Boleh faham sekarang? Idea dia nak gabungkan semua orang-orang Melayu dalam satu negara. Jadi itu konsep Melayu Raya. Ya. Oleh KMM dan PKMM. Baik, ada soalan tanya, Haras tanya, kenapa dari dulu orang Melayu tak bersatu lawan penjajah? Bagus soalan ni. Baik, kamu tahu tak, orang Melayu dulu, dia bersatu, tetapi bersatu mengikut negeri. Orang Selangor dengan Selangornya, orang Perak dengan Peraknya, orang Melaka dengan Melakanya, orang Kelantan dengan Kelantannya, orang Terengganu dengan Terengganunya. Sifat kenegerian itu memang wujud daripada zaman dahulu. Tak, dia memang sifat kenegerian. Mu orang mana? Orang Terengganu. Apa mu mari sini? Ni Kelantan. Apa mu nak buat jahat sini? Mu balik. Kalau tidak kami pukul kamu. Sifat kenegerian tu kuat. Ya, sifat kenegerian tu kuat. Jadi, bila sifat kenegerian tu kuat, mementingkan negeri masing-masing, okey, dan tidak suka dengan negeri-negeri lain. Macam mana nak bersatu? Macam mana nak bersatu? Sebab sifat kenegerian ni. Sifat kenegerian. Dan adakah sifat kenegerian itu sampai sekarang ada lagi cikgu? Ada. Terutama sekali bila kamu tengok bola sepak. Bila Selangor lawan JDT, bila JDT lawan Terengganu ke kan. Pastinya penyokong-penyokong tu, korang tengok. Penyokong-penyokong tu boleh bergaduh. Sebab apa? Mementingkan negeri masing-masing. Tak fikir pun bahasa Malaysia. Okey. Lebih kuranglah skor. Jadi, sebab itu tak bersatu menentang penjajah. Kerana apa? Sifat kenegerian yang tinggi. Dan itulah masalah yang muncul apabila dibentuk Malaysia. Terbentuknya Malaysia, kamu akan belajar sejarah tingkatan 5, bab yang ke-7, iaitu usaha-usaha membina kesejahteraan negara, iaitu untuk pertama perpaduan kaum dan yang kedua untuk membentuk integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Iaitu semua penduduk daripada wilayah-wilayah yang berasingan ni, semua penduduk daripada negeri-negeri berasingan ini akan bersatu. Ingat senang? Susah. Orang Johor dengan Johornya, orang Negeri Sembilan dengan Sembilannya, orang Melaka dengan Melakanya. Jadi, itulah cabaran kerajaan Malaysia. Jadi, terjawablah soalan, kenapa orang dulu-dulu tidak bersatu menentang penjajah? Resis lain, resis dia bangsa. Resis bangsa. Tapi kita ni sifat kenegerian. Dululah dulu. Sekarang ni tak ada. Sekarang dah tak ada dah. Dulu memang sifat kenegerian. Orang Kelantan hanya boleh kahwin dengan orang Kelantan. Orang Terengganu hanya boleh kahwin dengan orang Terengganu. Orang Selangor boleh kahwin dengan Selangor je. Tak boleh kahwin lain. Tak boleh. Boleh buat bergaduh nanti. Sampai tahap macam tu. Ya, betul. Jadi itulah yang dikatakan sebagai kenapa zaman dulu orang-orang Melayu tidak bersatu. Baik. So kita dah lihat dua, KMM dan juga PKMM dengan konsep Melayu Raya. Kemudian pada tahun 1946 kita juga telah melihat tentang API, Angkatan Pemuda Insaf. Integri Nasional. Bukan integri.
Integrasi. Okey, integrasi nasional. Integrasi nasional ya. Baik. API, Angkatan Pemuda Insaf. Okey, dipimpin oleh Ahmad Bustamam. Okey, kalau kamu perhatikan, Ahmad Bustamam sebenarnya adalah salah seorang pemimpin daripada PKMM juga. Nampak tak? Orang yang sama juga. Ditubuhkan API untuk memperjuangkan idea negara mereka, okey, menekankan pemerintahan demokrasi dan dasar ekonomi yang mengutamakan rakyat serta keadilan sosial. Dan mereka berjuang dengan slogan, ada slogan API dengan slogan Merdeka dengan Darah. Jadi mereka ni kenapa merdeka dengan darah? Mereka kata apa? Jom kita berjuang dapatkan kemerdekaan dengan cara lembut, secara lembut. Tapi kalau perjuangan ini perlu diteruskan melalui kekerasan jika terpaksa. Nampak tak? Jadi sebab itu, pendekatan dan imej radikal iaitu imej yang agresif ini menyebabkan API juga diharamkan oleh British. API juga diharamkan oleh British. So, dah 3 dah. Hampir-hampir samalah KMM, PKMM dan juga API. Kemudian kalau di Sarawak, kalau kita lihat di Sarawak, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak. Ini tahun yang sama, iaitu pada tahun 1946, API, kemudian Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak di bawah pimpinan Datuk Patigi Abang Haji Abdillah mempelopori ataupun mencetuskan gerakan yang menentang penyerahan Sarawak kepada British. Ini kamu pernah belajar dalam sejarah apa Dalam sejarah dah belajar ke? Dalam sejarah, sejarah tingkatan 4 juga, bab yang keempat. Yes, bab 4. Kan ada BMA, Malay Union, kemudian penyerahan Sarawak kepada British, dan yang keempat, penyerahan Sabah kepada British. Bab 4. Kita dah belajar benda ni. Jadi, Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah lah yang telah mempelopori gerakan menentang penyerahan Sarawak kepada British. So, pertubuhan ini mahu Sarawak menjadi negeri merdeka di bawah pemerintahan Raja Brut. Tapi kita tahu bahawa Raja Brut pada waktu itu sudah menghadapi masalah kewangan. Kemudian tidak ada pewaris tahta, kan? Kemudian desakan British, dah uzur semua, kan? Jadi sebab itu Raja Brut ingin serahkan Sarawak kepada British. Jadi pertubuhan ini menentang. Pertubuhan ini kata kami nak berkerajaan sendiri. Seperti sebagaimana yang dijanjikan dalam Perlembagaan 1941 oleh Raja Brut sendiri. Aduh, Fariba, ingat. Uzur dengan nazak lain. Fariba kata, uzur. Dalam esei saya pergi tulis nazak. Nasib baik dapat full mark. Ingat, nazak dengan uzur lain. Uzur tu sakit. Sakit. Tapi kalau nazak tu dah nak mati. Nazak tu dah nak mati. Saat dah nak mati. Itu nazak. Lain. Lain. Jangan kau samakan. Yang kuban-kuban yang korang dia. So, lain. Baik. Itu Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak. Kemudian daripada sini kita tahu Pergerakan Pemuda Melayu. Pergerakan Pemuda Melayu juga menentang penyerahan Sarawak, iaitu kita tahu bahawa mereka lah yang di Simbu ini yang rela berkorban jiwa untuk mendapatkan kemerdekaan penuh Sarawak. Dan catatan merdeka dalam surat menyurat PPM, iaitu Pergerakan Pemuda Melayu, menjelaskan bahawa gerakan PPM adalah untuk memerdekakan Sarawak. Dan PPM inilah yang tubuhkan Pakatan Sulit Rukun 13 yang nekat membunuh Gubernur, pegawai British dan Datu Melayu yang menyokong penyerahan Sarawak. So kita masih ingat Rukun 13 iaitu siapa? Rosli Dobi, kan? Rosli Dobi yang telah membunuh
iaitu Gubernur Sarawak yang kedua, iaitu Sir Duncan Stewart. Jadi Rusdi Dobby telah dihukum gantung. Okey, gantung sampai mati. Jadi Rukun 13 ini sebenarnya adalah satu idea oleh PPM untuk merdeka. Untuk merdeka. Jadi penubuhan Rukun 13 ini membuktikan kebencian PPM terhadap kolonial. Kolonial maksudnya apa? Orang-orang yang menjajah ataupun penjajah lah. Kolonial, penjajah. Jadi itu pergerakan pemuda Melayu. Tahun 1946 juga. Dan okey, seterusnya satu lagi pertubuhan yang tidak perlu diceritakanlah, iaitu United Malays National Organisation ataupun UMNO yang dipimpin oleh Dato' On Jaafar. Berusaha menyatukan orang Melayu untuk mempertahankan hak bangsa Melayu dan juga kedudukan raja-raja Melayu. Ya. Kolonial tu apa cikgu? Kolonial tu ialah penjajah. Ya. Kolonial tu penjajah. Koloni wilayah yang dijajah. Kolonial penjajah. Okey, so itu. Okey, tentang istilah kolonial, penjajah. Jadi, untuk UMNO dengan slogan Hidup Melayu, UMNO berjuang menentang Malayan Union bagi memelihara status quo orang Melayu, iaitu kedudukan yang tetap orang Melayu dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Dan pada tahun 1951, slogan UMNO diubah kepada Merdeka. Maknanya sebelum tu Hidup Melayu. Kemudian bila UMNO ubah kepada Merdeka, bermakna perjuangannya untuk kemerdekaan tanah Melayu melalui perundingan. Baik. So UMNO, ingat UMNO nak mempertahankan hak bangsa Melayu dan kedudukan Raja-Raja Melayu dengan slogan Hidup Melayu, dan kemudian merdeka. Dan apa tujuan dia? UMNO berjuang menentang Malayan Union untuk memelihara status quo orang Melayu dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Cikgu rasa kamu tak ada masalah kedaulatan Raja-Raja Melayu. Tapi mungkin kamu akan bertanya, cikgu, status quo tu apa? Aku dah agak dah korang ni. Bagus soalan korang. Baik. Take note benda ni. Bukan saya. Okey. Status quo. Okey. Ambil ni. Okey. Kalau ada ke buku teks tu, tulis kat bawah tu. Status quo tu maksudnya adalah kedudukan yang tetap. Itu maksudnya. Kedudukan yang tetap. Maknanya, kalau status quo orang Melayu, maknanya kedudukan, status quo orang Melayu, maksudnya apa? Maksudnya adalah kedudukan yang tetap. Yang tetap oleh orang Melayu. Apakah maksud kedudukan yang tetap, cikgu? Iaitu orang Melayu adalah penduduk asal. Take note benda ni. Orang Melayu adalah penduduk asal. Okay. Penduduk asal di tanah Melayu. Dan kedudukan ini adalah kedudukan yang tetap. Sampai bila-bila pun, penduduk asal di tanah Melayu. So, orang Melayu akan terus menjadi, sentiasa akan menjadi kita kata penduduk asal di tanah Melayu. Sampai bila-bila. Itulah kedudukan yang tetap. Jadi kenapa nak pelihara macam ni? Kerana kalau kamu masih ingat, apabila kemasukan ramai orang-orang bukan Melayu seperti orang Cina, orang India dan juga orang Sikh dan sebagainya, maka bilangan orang bukan Melayu ni lebih ramai daripada orang Melayu. Jadi ini akan menggugat kedudukan tetap orang Melayu, akan menggugat status quo orang Melayu. Nampak tak? Jadi sebab itu UMNO berjuang untuk apa? Untuk mengekalkan
kedudukan tetap orang Melayu ni. Iaitu kedudukan apa? Kedudukan orang Melayu sebagai penduduk asal di tanah Melayu. Sebab mereka tak nak satu hari nanti orang Melayu, okey, kita kata terpaksa keluar daripada tanah Melayu. Kerana telah dikonquer, kawasan ini telah dikonquer oleh orang bukan Melayu. Itulah dia memelihara status quo orang Melayu. Boleh faham? Boleh faham Boleh faham? Boleh ke tak boleh? Boleh Boleh. Boleh Okey, baik, bagus. So itulah tugas UMNO. Ya, tugas UMNO iaitu untuk memelihara kedudukan yang tetap oleh orang Melayu sebagai penduduk asal di tanah Melayu. Itu UMNO. Baik. Dan kita tahu UMNO ni tak payah ceritalah macam-macam nanti. Okey, baik. 1946. Okey, dua parti. Okey, iaitu Parti Kebangsaan Melayu Labuan juga datang dengan idea dia. Okey, Parti Kebangsaan Melayu Labuan, perjuangan PKMM untuk kemerdekaan tanah Melayu telah mempengaruhi, maknanya PKMM telah mempengaruhi penubuhan PKML, Parti Kebangsaan Melayu Labuan di Sabah. Dan PKML dipimpin oleh Tengku Nordin dan juga Zakaria Gun, menjalankan dasar, apa yang dipunya dasar? Dasar tidak bekerja sama dengan penjajah. Dan ini dasar dia. Dan yang kedua, menuntut Sabah dimerdekakan daripada British. Jadi mereka ni buat apa? Laungan hidup Melayu, merdeka. Dalam penulisan surat Zakaria Gun kepada ahli PKML, menekankan kesedaran kebangsaan untuk merdeka. Ini di Sabah. Tapi kalau kamu lihat balik bab 4, okey, iaitu bab 4, okey, penyerahan Sabah kepada British, kita tahu penentangan berlaku. Tetapi apa yang British buat kepada pemimpin-pemimpin ini, iaitu seperti Tengku Nordin dan juga Zakaria Gun, okey, mereka telah British berikan jawatan yang tinggi. Satu, pindahkan mereka ke kawasan-kawasan lain supaya mereka tidak lagi menyertai pertubuhan ini dan pertubuhan ini lemah. Sebab itu, okey, penyerahan Sabah kurang tentangan daripada penduduk tempatan. Kurang tentangan. Jadi, itulah yang berlaku pada Parti Kebangsaan Melayu Labuan, iaitu idea hidup Melayu merdeka. Memperjuangkan dasar tidak bekerjasama dengan penjajah dan menuntut Sabah dimerdekakan. Baik. Dan 1946 juga tertubuhnya MIC, Malayan Indian Congress, yang diasaskan oleh John Davey, meletakkan objektif matlamat dia bekerjasama dengan kaum-kaum lain dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. Dan MIC menegaskan bahawa kewarganegaraan yang tunggal kepada mereka yang menerima tanah Melayu sebagai tanah air dan sedia melafazkan taat setia kepada tanah Melayu. Maksudnya di sini apa? Maksudnya di sini, Malayan Indian Congress adalah objektif untuk supaya orang-orang India boleh bekerja sama dengan kaum-kaum lain supaya merdeka, supaya tanah Melayu merdeka. Jadi MIC menegaskan bahawa apa tahu? Kalau pada waktu itu orang-orang India di tanah Melayu dia ada kewarganegaraan asal, iaitu kewarganegaraan India. Jadi MIC memperjuangkan apa? Berikan kami kewarganegaraan tanah Melayu, maka kami akan sanggup untuk menerima tanah Melayu sebagai tanah air kami dan kami akan lafazkan taat setia kepada tanah Melayu. Jadi itu maksud kewarganegaraan tunggal, iaitu satu je kewarganegaraan, iaitu kewarganegaraan tanah Melayu. Bukan lagi kewarganegaraan India, bukan. Tapi kita tahu kan, masa kita belajar bab yang ke-6, kita tahu ramai 1.2 juta orang Cina dan 800,000 orang India telah pun diterima sebagai warga negara di tanah Melayu dengan tujuan untuk membanteras ancaman
komunis. Betul tak? Ya, kan? Usaha-usaha untuk menangani ancaman komunis dengan memberikan kemerdekaan, bukan, memberikan kerakyatan, kewarganegaraan kepada kaum-kaum yang bukan Melayu. Jadi itulah dia kaitan antara bab 6 dengan bab 7, kaitan dengan bab 4 dengan bab 7. So kamu kena relatekan kat situ. Baik. Ya, betul. British akan beri kemerdekaan jika wujudnya perpaduan dalam tanah Melayu. 1947, Hizbul Muslimin. Kalau kita lihat Hizbul Muslimin, iaitu sebuah parti yang berunsurkan Islam di mana bermula dengan perhimpunan rakyat di Ma'had Al-Ihya Al-Sharif, Gunung Semanggul di Perak. Take note benda ni sebab nama ni selalu keluar juga dalam soalan objektif. Perhimpunan rakyat di Ma'had Al-Ihya Al-Sharif ni melahirkan Majlis Agama Islam Tertinggi MATA, yang diterajui oleh ulama berpengaruh seperti Abu Bakar Al-Bakir, Syekh Fadlullah Suhaimi dan Syekh Abdullah Fahid. Dan perhimpunan MATA ini melahirkan Hizbul Muslimin. Maknanya sebuah parti, perhimpunan mereka ni telah membentuk satu parti dengan matlamat parti ini untuk mencapai kemerdekaan tanah Melayu sebagai negara Islam. Ini matlamat dia orang. Kita nak merdeka sebagai negara Islam. Namun, British tidak senang dengan asas perjuangan. Kita faham bahawa British sebenarnya segala yang berunsur Islam dia akan haramkan. Itu fakta. Segala yang berunsur Islam akan diharamkan. Jadi, British yang tidak senang dengan asas perjuangan Hizbul Muslimin telah mengharamkan pertubuhan ini. Haram lagi. Ya, betul. Betul kan? Kerana apa British tak suka dengan Islam ni? Sebenarnya British telah mengamalkan, macam kita cakap, pemikiran sekular. Iaitu pemikiran di mana asingkan agama daripada kehidupan dunia. Jadi itu pemikiran British. Sebab itu dia tak setuju dengan pertubuhan Hizbul Muslimin. Baik. Dan kemudian MCA, Malayan Chinese Association. MCA, Malayan Chinese Association, iaitu pimpinan Tan Cheng Lock. Ya, betul. Betul Faribah. Dan Tan Cheng Lock yang memimpin MCA ni menegaskan bahawa MCA mempunyai tugas untuk menjadikan tanah Melayu berbilang kaum sebuah negara yang berdemokrasi penuh. Maknanya mengamalkan demokrasi. So bagi menjayakan matlamat ini, MCA berusaha menyatukan masyarakat Cina dan bekerja sama dengan semua kaum di tanah Melayu dalam keadaan harmoni, untuk kemerdekaan tanah Melayu. Kau ni adalah Tan Cheng Lock komunis kan cikgu? Bila masa Tan Cheng Lock komunis? Tan Cheng Lock adalah pemimpin MCA. Dan mula-mula Tan Cheng Lock, kalau korang ingat lagi, ya betul. Demokrasi penuh. Dia macam ni. Okey. Baik, satu-satu. Abang senior ada cerita gitu. Baik. Tan Cheng Lock sebenarnya adalah salah seorang pemimpin MCA. Dan sebelum MCA, dia menubuhkan AMCJA. AMCJA iaitu All Malayan Chinese Joint Action. Iaitu yang menentang Jepun dan juga yang telah bergabung dengan Putra. Ingat lagi tak Putra AMCJA? Bab yang keberapa ni cikgu? Bab yang kelima. Bab kelima, bila korang ingat lagi, ini aku nak cerita panjang ni. Kalau korang ingat, kan, korang ingat kan, bukan. Kan korang ingat tak? Iaitu apabila, korang ni, aku kena tutup dulu. Panjang. Dia macam ni. Dia macam ni. Korang dengar betul-betul. Dengar.
Bab 5. Okey, bab 5 kan korang tahu kan bahawa bab 4 orang Melayu semua menentang Malay Union. Orang Melayu semua menentang Malay Union. Jadi British pun okey tak boleh jadi ni. Malayan Union ditentang oleh semua penduduk. Jadi British telah menubuhkan satu jawatan kuasa, iaitu jawatan kuasa jawatan kuasa kerja, di mana dipanggil 3 pihak, iaitu Raja-Raja Melayu, kemudian juga pemimpin UMNO dan juga pihak British. Tiga-tiga pun bermesyuarat buat jawatan kuasa kerja. Untuk apa? Menggubal Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 untuk gantikan the Union. Tetapi okey, ada golongan nasionalis, okey, iaitu PUTRA, okey, iaitu Pusat Tenaga Rakyat, okey, mewakili orang Melayu menentang. Sebab dia kata apa? Kenapa kau pilih UMNO? Kenapa kau pilih UMNO dalam jawatan kuasa kerja? Kenapa tak pilih kami, PKMM ni? Kami keahlian ramai. Yang itu kan. Jadi diorang pun pertubuhkan PUTRA. Dalam PUTRA ada apa? PKMM, API, AWAZ, Hizbul Muslimin, Batas, dan banyak lagi. So diorang tubuhkan PUTRA. Yang bukan Melayu juga menentang jawatan kuasa kerja. Yang bukan Melayu kata apa? Kenapa kamu tak panggil orang-orang bukan Melayu dalam jawatan kuasa kerja ni? Apa, kami tak ada suara ke? Jadi diorang tak puas hati juga. Maka tertubuhlah AMCJA. Okay. AMCJA iaitu All Malay Chinese Joint Action. Okay. Untuk apa? Untuk mereka menentang jawatan kuasa kerja itu. So AMCJA dengan PUTRA. AMCJA inilah pimpinan Tan Cheng Lock. Dia telah join dan mereka menentang. Tapi mereka menentang macam mana? Mereka membuat perlembagaan rakyat. Ingat tak? Perlembagaan rakyat. Untuk mereka menentang perlembagaan yang dibuat oleh jawatan kuasa kerja. Namun akhirnya perlembagaan rakyat itu telah tidak diluluskan oleh British. British tak terima pun. Jadi British ambil perlembagaan yang dibuat oleh jawatan kuasa kerja. Jadi perlembagaan AMCJA dan PUTRA itu telah ditolak menyebabkan mereka melakukan mogok, iaitu hari hartal. Iaitu sehari di mana kedai-kedai semua ditutup. Mereka sebagai tanda apa? Mogok menentang jawatan kuasa kerja. Jadi yang cikgu nak mentionkan ni iaitu AMCJA itu pimpinan Tan Cheng Lock, dan Tan Cheng Lock itulah yang telah menubuhkan MCA, Malayan Chinese Association. Dan untuk membetulkan fakta, untuk membetulkan fakta iaitu ada pelajar kata, cikgu Tan Cheng Lock tu bukan komunis ke? Bukan Tan Cheng Lock. Yang komunis tu Chin Peng. Dia Chin Peng. Lain-lain. Chin Peng dengan Tan Cheng Lock lain. Dia macam Cikgu Rafi dengan Haras. Nama pun beza dia. Jauh. Orang pun beza. Jauh. Memang jauh. So, jadi jangan kau samakan Chin Peng, iaitu Setiausaha Agung PKM, dan juga Tan Cheng Lock, iaitu pemimpin MCA. Jauh sangat tu. Memang jauh. 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 Macam dari Selangor pergi Perlis jauh ke? Jauh. Okey. Baik. So, itulah dia. Dan Tan Cheng Lock inilah. So, matlamat dia untuk menyatukan masyarakat Cina dan juga bekerjasama dengan semua kaum. Dan tahun 1951 tertubuhnya lah Parti Islam Setanah Melayu. Iaitu Parti Islam Setanah Melayu ini dia bawa idea apa? Idea negara Islam. Negara Islam, nak dibina negara Islam, ditubuhkan Parti Islam Setanah Melayu, dan Dr. Burhanuddin Al-Helmi yang di-Pertua PAS menegaskan bahawa PAS apa cita-cita dia? Nak membina satu negara dan satu bangsa yang teguh dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan rasmi yang tunggal. Dan kemerdekaan bagi PAS ialah tanah Melayu merdeka dengan menjalankan hukum Islam.
Jadi nama pun Parti Islam Setanah Melayu kan. Tapi sajalah cikgu nak tanya. Kalau Parti Islam Setanah Melayu, kenapa ejaannya PAS, PAS? Kenapa tak PIS, PIS? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab yang ini? Kenapa Parti Islam Setanah Melayu tapi ejaannya PAS, PAS? Kenapa tak PIS? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Cepikir. Kenapa? Sebab saya tu bukan tak ada. Bukan tu Haras. Siapa ada idea? Kenapa Parti Islam Setanah Melayu ditulis PAS? PAS. Parti Agus bukan sebab dia tukar Islam ke agama, bukan. Sebab dia je dalam English, bukan. Sebab kalau peace tak kena. Oh, peace you. Oh, tak kena. Memang tak kena. Peace you. Tak kena. Okay. I don't want peace. I want problem always. Bukan. Suka hati korang je. Sebenar-benarnya senang je hujah dia. Okey. Kenapa Parti Islam? Okey, kita kata Parti Islam. Okey, iaitu Parti Islam. Okey, Setanah Melayu. Kenapa ditulis PAS? Kenapa tak PIS? Kenapa tak PAS? Kerana dia dieja dalam huruf Jawi, tulisan Jawi. Parotaya, parti. Eja Islam macam mana? Alif sin, lam alif mim. Islam. Dan Setanah Melayu. Setanah. Tanah Melayu. Min lam alif ya wow. Gitu. Jadi dia ambillah pi, dia ambillah alif, dia ambil sin. Bila pa alif dan sin kan pa alif sin. Jadi apa? Jadi pas. Kan? Jadilah pas. Boleh buka kelas bahasa Jawi cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okey, boleh. Setanah Melayu. Sekarang ni se-Malaysia lah. Pak Alif Sim. Ada sesiapa tak boleh eja? Ramai tak boleh eja. Sorry. Siapa-siapa yang tak boleh eja, yang tak faham tu minta maaf lah. Itu tulisan Jawi. Al-maklum lah. Bekas guru besar sekolah agama. Ajar Jawi. Kan? Bekas guru sekolah agama kan? Bukan guru guru besar. Guru besar sekolah agama. Setahun jadi cikgu guru besar. Okay. Jadi, biasalah. Okay. Masih ada aura-aura mengeja Jawi lagi. Baik. So itulah PAS dengan kemerdekaan iaitu Tanah Melayu merdeka jika menjalankan hukum Islam. Baik. Dan IMP, Independence of Malayan Party. Independence of Malayan Party, IMP. Datuk On Jaafar. Macam kenal je nama ni. Datuk On Jaafar mengasaskan penubuhan IMP, Independence Malayan Party untuk melaksanakan idea Tanah Melayu untuk Malayan. Selepas tahun 1949, pemikiran politik Datuk On Jaafar ini terarah kepada perpaduan kebangsaan. Bagi Datuk On Jaafar, tuntutan kemerdekaan tidak boleh dibuat tanpa kerjasama kaum-kaum yang lain. Yang mana kaum-kaum lain ini diterima menjadi rakyat Tanah Melayu. Jadi beliau mahu orang Melayu menjadi pemimpin kepada orang bukan Melayu. Yang mana turut mempunyai hak dalam politik dan ekonomi. Baik, satu soalan. Kita tahu bahawa UMNO ditubuhkan oleh Datuk On Jaafar. Tapi kenapa Datuk On Jaafar menubuhkan IMP pula? Kenapa dua parti? Okey, bagus, Faribah. Sebab apa? Sebab bukan talang dua muka, tapi sebab ada konflik
bila UMNO, okey, pimpinan Datuk Onn Jaafar. Datuk Jaafar kata apa? Oh, kita dah berjaya menentang Melayu Union. Yes, hidup Melayu. Okey. So bila dah tubuhkan Persekutuan Tanah Melayu 1948 British tubuhkan 1948, maknanya matlamat UMNO, hidup Melayu berjaya. So sekarang matlamat UMNO ialah merdeka. Jadi Datuk Onn Jaafar kata apa? Kalau kita nak merdeka, kita tak boleh satu kaum je. Kita kena bersatu dengan kaum-kaum lain. Oh ya, betul, betul. Betul. Jadi Datuk Jaafar kata apa? Okey. Dia punya idea. Idea Datuk Jaafar ialah, why not kita buka keahlian UMNO kepada semua kaum. Melayu pun boleh masuk UMNO, Cina pun boleh masuk UMNO, India pun boleh masuk parti UMNO. Waktu itulah, okey, ahli-ahli UMNO kata apa? Oh, tak boleh, tak boleh. UMNO untuk Melayu, United Malays National Organisation, tak boleh buka untuk semua kaum. Biarlah kaum lain dengan parti lain. Kan kami tak mahu UMNO untuk orang Melayu. Jadi idea Datuk Onn Jaafar untuk membuka keahlian UMNO kepada orang bukan Melayu ditentang oleh ahli-ahli UMNO sendiri. Jadi Datuk Onn Jaafar telah keluar daripada UMNO. Datuk Onn Jaafar keluar daripada UMNO tau. Keluar daripada UMNO dan menubuhkan IMP, Independence Malayan Party. Dan IMP ini ditubuhkan untuk apa? Untuk membuka keahlian. Okey, orang UMNO, IMP ni, UMNO tak boleh UMNO tak boleh, orang Cina tak boleh masuk, orang India tak boleh masuk. IMP ni, Melayu boleh masuk, Cina boleh masuk, India boleh masuk. Untuk membentuk perpaduan. Okey. Tapi apa yang berlaku pada IMP? IMP tidak mendapat sambutan. IMP tak mendapat sambutan. Kesian Datuk Onn Jaafar. Kerana apa, cikgu? Kerana idea untuk menggabungkan semua kaum dalam satu parti itu, pada waktu itu, idea itu agak weird. Agak pelik. Dan agak macam tak kena lah. Macam tak kena. Okey, sebab okey, waktu itu okey, orang Cina nak bersatu, nak kata apa, berkumpul dengan orang Melayu macam tak sedap. Orang Cina, orang India pula nak berkumpul dengan orang Cina dengan orang Melayu. Macam tak kena je. Macam tak best je. So pada waktu itu memang tak mampu untuk dibuat kerana masih lagi ada perasaan asing. Masih berasa pusat asing. Jadi sebab itu IMP gagal. Tapi kalau sekarang okey. Sebab kalau kita lihat parti sekarang ni memang buka keahlian kepada semua kaum seperti PKR, seperti Pakatan Harapan, seperti Parti Bersatu dan sebagainya. Mereka memang membuka keahlian kepada semua kaum. UMNO sampai sekarang masih lagi dibuka untuk orang Melayu saja. Kalau nak masuk, okey, yang Cina nak masuk pergi MCA. Kalau yang India nak masuk pergi MIC. Tapi mereka semua bergabung di bawah parti yang berbeza dan bergabung di bawah Pakatan Nasional lah, Perikatan Nasional ataupun Barisan Nasional. Tapi kalau macam PKR, dia memang buka satu parti untuk semua kaum. Okey, parti bersatu, satu parti untuk semua kaum. Zaman sekarang, okey. Zaman dulu, IMP yang ditubuhkan oleh Datuk Jaafar, idea tu weird. Idea tu janggal. Idea tu janggal. Macam tak kena. Macam tu lah. Okay. Cikgu Datuk Onn Jaafar macam dah banyak berbakti untuk negara. Kenapa dia tak pernah jadi PM? Kamu tahu tak? Bila dia keluar daripada UMNO, yang naik jadi pemimpin UMNO siapa? Tunku Abdul Rahman. Sebab itu Tunku Abdul Rahman dapat jadi Perdana Menteri. Cuba kalau Datuk Onn Jaafar tak keluar. Datuk Onn Jaafar dah jadi Perdana Menteri. Tapi sebab Datuk Onn Jaafar tu lebih mementingkan perpaduan kaum, dia tak kisah pun tak ada jawatan Perdana Menteri. Nampak tak?
Punyalah jauh pandangan Datuk Wan Jaafar tu. Mungkin dia takut orang-orang bangsa lain mungkin. Mungkin juga Zarif. Jadi macam mana kita semua digabungkan zaman dulu cikgu? Kita semua digabungkan dulu melalui parti-parti yang berbeza dan digabungkan dalam parti perikatan. Parti perikatan. Dan kemudian pada tahun 1970, parti perikatan itu ditukar nama menjadi Parti Barisan Nasional. Barisan Nasional, BN lah, BN. Ya betul Wan. Di DAP pun campur. Sekarang saya dengan orang Melayu saya sepelik, tapi kalau dengan orang Aceh saya okeylah. Ya betul. Sekarang ni kita tak pelik kan? Dalam sekolah pun kita boleh duduk sebelah India, sebelah China, dan juga kemudian kita boleh bersukan dengan orang-orang yang berbeza-beza kaum sebab kita dah ada perpaduan. Dulu idea perpaduan tu dia agak weird sikit. Dia agak masih belum betul-betul diterima lah. Jadi sebab itu IMP ini idea untuk menggabungkan semua kaum dalam satu parti gagal. Dan Datuk Wan Jaafar selepas itu, Datuk Wan Jaafar tu bukan parti lagi tau, iaitu Parti Negara. Pun sama juga, buka keahlian kepada semua kaum. Pun juga parti itu gagal. Dan kemudian Datuk Wan Jaafar rasanya tidak lagi aktif dalam politik. Itulah perjalanan Datuk Wan Jaafar. Tapi Datuk Wan Jaafar, perjalanan politiknya telah diteruskan oleh anak dia. Siapa? Anak dia sambung, Datuk Wan Jaafar. Iaitu siapa? Iaitu Tun Hussein On. Tun Hussein On. Bukan. Tun Hussein On ni Perdana Menteri kita yang ketiga. Tun Hussein On kan pertama kan Tun Rahman, kedua Tun Abdul Razak, ketiga Tun Hussein On. Tun Hussein On ni anak kepada Datuk Wan Jaafar. Anak pada Datuk Wan Jaafar. Jadi Perdana Menteri. Anak dia jadi Perdana Menteri. Baik. Kemudian Tun Hussein On pun memerintah jadi Perdana Menteri. Kemudian lama-lama kemudian ada dekat belakang cikgu. Ya, ada dekat belakang ni. Tun Hussein On. Kemudian bila Tun Hussein On meninggal dunia, maka perjalanan politik itu diteruskan pula oleh anak Tun Hussein On. Siapa? Sekarang ni ada lagi, iaitu siapa? Datuk Hishamuddin Hussein. Hishamuddin Hussein. Jadi keluarga mereka ni sebenarnya adalah keluarga-keluarga pemimpin. Nampak tak? Keluarga-keluarga yang biasa menjadi pemimpin. Jadi ya betul Wan. Betul. Dan Hishamuddin Hussein. Dan untuk pengetahuan kamu, Datuk Wan Jaafar tu keturunan mana pula cikgu? Datuk Wan Jaafar sebenarnya adalah anak kepada iaitu Datuk Muhammad Jaafar. Jaafar bin Muhammad. Datuk Jaafar bin Muhammad. Siapakah Datuk Jaafar bin Muhammad? Dia adalah Menteri Besar Johor. Dan dia adalah orang kanan kepada Maharaja Abu Bakar. Sultan Abu Bakar ada 4 orang pembesar yang power. Seorang tu iaitu Datuk Jaafar Muhammad. Dialah penasihat Sultan Abu Bakar. Kemudian Abdul Rahman bin Anda, kemudian juga Ibrahim Munshi dan ada seorang lagi. So Datuk Jaafar bin Muhammad adalah pembesar kepada Sultan Johor dulu. Datuk Jaafar Muhammad, anak dia Datuk Wan Jaafar, kemudian anaknya lagi iaitu Tun Hussein On dan anaknya lagi iaitu Hishamuddin Hussein. Keturunan pemerintah. Nampak tak? Hebatnya kan? Jadi, mau tak mau, kamu kena terima hakikat bahawa masa hadapan kamu ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh keluarga kamu. Siapakah ibu, siapakah ayah kamu? Kemungkinan besar kamu juga akan jadi seperti ibu dan ayah kamu. Hishamuddin tu yang menteri tu kan cikgu? Ya, betul. Cikgu, jadinya Datuk Wan Jaafar ni orang mana? Orang Johor. Datuk Wan Jaafar orang Johor. Orang Johor.